dan juga meneguhkan jiwa remaja Melayu, namanya jiwa remaja Melayu Muslim. Kerana kita dapat melihat perwatakan Tati Amani itu sendiri dan juga watak-watak lain di sekitar beliau. Kalau kita cakap tentang Tati sebagai watak utama kan, tapi di sekeliling Tati juga ada orang-orang yang sangat baik lah sebenarnya. Sebab bila saya baca tu kan, saya rasa inilah tanpa antagonis. Tak ada watak jahat. Kalau kita baca karya sastra kan, seperti yang dipelajari di sekolah, dalam pengusaha dan sebagainya, ada watak baik, ada watak jahat, ada watak putih, ada watak hitam. Tapi orang tak ada, semua orang baik. Tapi semua orang baik dan semua orang ada masalah sendirilah, dan bagaimana mereka berkembang, kewatangan mereka dikembangkan dan akhirnya mereka menemui jalan masing-masing. Jadi antara orang-orang yang baik di sekeliling Tati Amani ni adalah sepupunya Pak Hadi. Saya kira keraduan kejuruteraan agaknya dijemput dia dan belajar dijemput, kemudian terus bekerja di sana, jadi aplikasi di sana. Ini pandu oleh Pak Hadi lah pada mulanya sebelum bekerja di bengkel Mitsubishi. Dan Pak Hadi ni walaupun watak ni kita nampak dia tidak banyak muncul, tetapi dia muncul pada waktu yang tepat untuk menghulurkan pertolongan, untuk memberi nasihat. Apabila Tasnim ni sedang galau, jadi bawa pergi makan kat Seton di sedikit, jadi seronoklah tengok makanan. Sebab sebelum tu Tasnim dah tersilap makan ikan bakar yang sosnya dicampur dengan mirin atau sejenis sake Jepun kan. Jadi dia terkejut, Mahdi pun bawa dia pergi makan makanan laut yang memang confirm tak ada barang-barang terlarang lah. Jadi tenanglah jiwa dia sekejap kan. Selain itu watak-watak Jepun seperti Pakcik Yamada, Puan Kusuma, Ichiro. Walaupun Ichiro ni awal-awal dia macam gerak je, dia macam dia macam kalau istilah anime Jepun sundere kan, macam nampak macam macam boyo kan, tapi sebenarnya hati dia baik lah, hati dia damai. Kemudian ada watak-watak lain lah, Puan Takanabe, Ichiro dan pekerja lain di bengkel tapi tentunya sebuah karya sastra mesti mempunyai konflik. Sebab kalau dia tak ada konflik, dia tak ada karya sastra. Tak lagi nak baca satu cerita yang berdata, dia tak seronok lah. So kita baca cerita dan Tasnim berkonflik lah, ada yang menjadi salah satu punca kenapa dia ke Jepun. Dan saya tak nak cerita, nanti tak surprise bila baca. Tapi watak yang berkonflik dengan Tasnim bukanlah watak jahat sebenarnya. Kerana kita semua melalui perjalanan kehidupan yang ada naik dan turun. Dan apabila turun tu kadang-kadang kita akan mempegang hati orang lain. Tapi bagaimana kedua-dua pihak membagi semua hubungan itu adalah satu proses lah. Dan proses tu kita dapat lihat dalam novel ni lah, dalam Niki Sugi ni. Sebenarnya apabila saya baca, sebelum saya baca, saya menyangkakan daripada tajuknya, daripada gambaran watak utamanya, Hati Kisugi ni adalah tentang bagaimana Tasnim mencantumkan semula hati dia yang retak. Sebagaimana secara fizikal dia belajar cantumkan pasu, syawal yang pecah kan. Jadi ini bagaimana dia merawat diri dia lah. Itu tanggapan saya pada mulanya. Saya ingatkan sehada saja. Tetapi apabila saya baca lagi, saya merasakan terdapat satu lagi perkara yang sedang dicantumkannya, iaitu hubungannya dengan pihak yang ada konflik dengan dia telah. Itu juga bukan satu proses, itu juga satu Kisugi lah. Dan proses ini tidak mengambil masa yang panjang. Kerana Kisugi itu satu proses yang memerlukan kesabaran. Dia bukan cantum hari ini, esok dia boleh guna. Dia ada proses yang mula kena susun. Kemudian kalau susunan serpihan tu tak cukup, kita pergi cari serpihan daripada cawan lain atau pasu lain yang sesuai boleh masuk. Kemudian kita fikir pula nak cantum ni teknik yang macam mana. Sebab Kisugi ni banyak teknik, dia bukan boleh cantum sebarang. Kemudian kita pergi cari pula dia punya bahan untuk rekatkan dia tu. Kemudian kena sapu, lepas tu dah sapu, dah cantum, kena simpan seminggu. Kita depan berbagai, dah cantum balik. Banyak pasal satu proses yang panjang. Dan saya rasa Tasnim perlu melalui proses ini kerana apa yang dia alami bukanlah sesuatu yang ringan. Dan proses itu sendiri mematangkan dia, belajar membuat dia bersabar dan juga sesuatu yang dia perlukan. Kerana dia sebenarnya sedang berkabung, dia mooding kan, dia perlukan masa lah sebenarnya untuk mengubah hati dia. Kebetulannya sebelum saya baca novel Hati Kisugi, saya baca satu novel Bosnia yang bertajuk Body Kisugi. Jadi kalau buku ini tentang hati yang retak, novel itu tentang badan atau fizikal yang retak. Kerana watak utamanya seorang wanita Bosnia, dia mendapat penyakit kanser. Dan penyakit dia tu menyebabkan dia satu persatu
bahagian badan dia dibedah untuk buang sel-sel kanser tu kan. Jadi jadi buku itu menceritakan proses bagaimana dia melalui proses healing atau penyembuhan secara langkah demi langkah lah. Jadi saya melihat ada kesinambungan, satu hati, dari segi hati dan penyembuhan, dan satu lagi dari segi fizikal, tetapi juga berkait dengan hati sebenarnya. Kerana dalam novel Bodi Kinsuki itu watak utama itu juga selain sakit secara fizikal, dia juga apabila sakit tu ditinggalkan oleh suaminya dan terpaksa menghadapi kehidupan tersendirian. Jadi sebenarnya konsep Kinsuki ni kita dapat lihatlah dia bukan hanya fizikal, tetapi ia juga boleh menjadi satu terapi secara dalaman atau secara emosi dan sekaligus meneguhkan jiwa orang yang mengalami satu kesusahan lah. Dan pembaca remaja saya kira boleh mengambil iktibar lah, atau mengambil pengajaran daripada proses yang dilalui oleh Tan Sri ini. Kalau boleh saya ingin sentuh sedikit tentang tentang Kinsuki itu tadi sekali. Sebelum saya baca novel Hati Kinsuki ini juga saya membaca sebuah catatan bukan fiction atau buku bukan fiction yang bertajuk Water, Woods and Wild Things. Itu tentang seorang wanita dari Amerika Syarikat. Dia pergi ke Jepun, pergi semua kampung istirahat kerja di Jepun. Tapi kampung tu ada seorang pejabat craftsman lah yang membuat seni Kinsuki. Tapi dia bukan dia bukan hanya buat Kinsuki saja, tetapi dia masuk hutan untuk pergi mencari bahan merekat urashi, untuk pergi cari urashi itu daripada pokok yang menjadi sumber kepada merekat itulah. Jadi dari situ saya lebih dapat menghubungkan bahawa Kinsuki ini bukan satu proses yang mudah, tetapi jika seseorang melalui proses berkenaan, insyaAllah lah jiwa dia boleh kalau tak sembuh sepenuhnya pun akan lebih kuat lah, akan lebih kental lah. Terima kasih.